Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Saya Kartina Abdegani dari AMB Academy. Ingin berkongsi-kongsi lah cerita pada hari ni lah tuan-tuan dan puan, sebab lama dah saya tak ada bercerita, berceloteh isu-isu semasa. Tetapi baru-baru ni berlaku satu kejadian yang mana membuatkan saya terinspirasi untuk bercerita. Okey, dan saya ingin share pagi-pagi ni tuan-tuan dan puan tentang dua isu yang berada ketika ini di Malaysia. Bola lah tuan-tuan dan puan. Kita bola ni ramai yang nampak gayanya tidak dapat kita meneruskan perjalanan dalam kita nak pergi Piala Dunia ke, Sukan Asia ke apakah. Tetapi saya ingin membawa tuan-tuan dan puan mengenai bola sepak ni lah. Saya terinspirasi because benda ni sesuatu yang saya sentiasa saya suka melihat dengan mungkin pandangan saya berbeza sedikit lah. Okey, tuan-tuan dan puan semua tahu kan, kita bola sepak suatu ketika dunia. Apa saya cakap ni, satu ketika dahulu kita ni gah di dunia tuan-tuan dan puan. Kita kalau ikutkan rasanya layak pergi Olimpik ke Piala Dunia? Saya pun tak ingat. Layak tuan-tuan dan puan. Bermakna apa itu menunjukkan kita adalah hebat peringkat Asia ni tuan-tuan dan puan. Boleh dikatakan football kita adalah nombor 1 lah. Bermakna kita boleh kalahkan negara-negara yang hebat. Tetapi mengapa tuan-tuan dan puan? Saya ingin membawa tuan-tuan dan puan mengapa kita sungguh layu. Orang yang minat bola sepak ni janganlah marah dengan saya. Kita nak berbincang kan. Kita hebat. Tetapi mengapa kita layu di pesada antarabangsa? Cuba tuan-tuan dan puan-puan fikir-fikirkan. Yalah, kita baca surat khabar, penat fikir, kita ikut apa yang ada dalam surat khabar tuan-tuan dan puan. Wah, masalah kita adalah kerana orang kata pemain bola sepak naturalisasi, apalah tu, saya pun tak faham dia punya bahasa, tapi maksudnya orang-orang luar negara ni lah duduk kat Malaysia, dia pemain bola sepak kita punya liga league kita, dan mereka diberi kerakyatan Malaysia agar mereka boleh mewakili Malaysia. Dan bila kita layu di pesada, macam itulah kita tuan-tuan dan puan, orang-orang kita ni nak cari alasan, nak cari scapegoat lah. Kita ni memang suka macam tu. Layunya kita di pesada antarabangsa kerana kita mempunyai terlalu ramai player-player naturalisasi ni, yang mana menyebabkan player-player kita, striker-striker kita, pertahanan kita tidak dapat bertanding sesama kita, dan kita tidak dapat pemain-pemain kita yang mana sepatutnya mempunyai daya juang yang tinggi. Ini macam-macam lah. Boleh cakap macam-macam lah tuan-tuan dan puan. Tetapi apa masalahnya sebenar? Mari kita lihat dengan mata hati. Betul ke bahasa saya guna ni? Mana kita lihat menyelesaikan masalah sebenar. Apa yang kita lakukan? Malaysia ni lah tuan-tuan dan puan, tak kisahlah daripada atas sampai bawah, tengah, tepi, kita melihat pada layer yang di atas saja. Kita lihat pada layer yang di atasnya. Untuk menyelesaikan masalah tuan-tuan dan puan, kita harus pergi turun dekat bawah tu. Layer yang sebenarnya, root of the problem. Apa pula dalam bahasa Malaysianya ya? Kunci yang sebenarnya, apa masalahnya? Okey, kita lihat. Okey, football lah. Sebab saya suka nak cerita ni, sebab ini sesuatu yang terbaru. Kalau nak ikutkan kita ni tuan-tuan dan puan-puan, wah, kita dah hebat. Negeri-negeri kita dah ada stadium-stadium yang hebat. Kita ada pusat sains dekat Bukit Jalil. Kita ada sains sukan yang hebat, setanding dengan peringkat dunia. Kita ada sekarang JDT. Hebat tuan-tuan dan puan. Tengku Mahkota Johor telah dengan hatinya tu memang minat nak membangunkan industri football di Malaysia ni dengan dia
tersendiri, memajukan. Tengok JDT, gah di dunia. Tapi namun begitu, dengan sebegitu fasiliti yang tinggi, namun kita tetap layu di pesada antarabangsa. Jiwa, macam berpidato pula saya ni. Dah lama tak berpidato dah tuan-tuan puan. Dulu syok masa belajar dulu, pidato beribu orang. Tapi sekarang tak apalah, kita dah berumur, tak payah cakap macam tu lagi. Tapi tuan-tuan puan, betul, jujurnya tuan-tuan puan, apa masalah kita ni? Mengapa football kita layu di pesada antarabangsa, namunkah di dalam negara Malaysia, tapi setakat negara Malaysia? Namun begitu, suatu ketika dahulu kita gah di pesada antarabangsa, kita nombor 1 tuan-tuan puan. Nak layak wakil Olimpik ke Piala Dunia, aduh saya pula lupa pula ni. Tak apa, boleh google saja di internet, pasti kita jumpalah. Tuan-tuan puan carilah benda tu, benda kecil tapi tuan-tuan puan faham apa dia. Come on, sila bubur di ruang komen di bawah ni tuan-tuan puan. Saya ingin melihat your opinion. Okay? Because saya ni seorang yang suka melihat, orang kata apa dia orang guna bahasa Inggeris tu, out of the box. Bermakna, betul ke saya cakap pun, bermakna kita melihat bukan dari satu pandangan, kita lihat di belakang lagi 360 pop. Alright? Tuan-tuan puan, suatu ketika dahulu, okay, ni kan saya cakap ni kan ada yang marah. So saya mohon ampun dan maaf kalau apa yang saya akan cakap ni mungkin ada yang terasa hati. Tetapi kadang-kadang benda yang betul tu lah kita ni marah. Tapi kalau kita tak solvekan benda ni, kita akan tetap marah. Kita akan tetap marah pada orang yang seperti saya kerana kita tidak melihat apa yang saya katakan, apa yang saya sharekan. Kita hanya nak melihat kelemahan apa yang saya katakan. So kita tak boleh solve lah the problem. Sebab apa yang akan saya ceritakan kepada tuan-tuan puan, apa yang terinspirasi pada saya pada hari ini adalah sesuatu yang sesungguhnya benar. Tuan-tuan puan boleh check dan orang kata apa, fikir-fikirlah sendiri. Okey, kita lihat zaman tu lah, saya pun tak tahu zaman tahun bila lah, tapi zaman masa tu memang kita mempunyai banyak player-player yang sungguh hebat. Tetapi kita lihat bukan player Malaysia, kita melihat dunia pada ketika itu. Kita melihat level of education pada ketika itu tuan-tuan puan. Apa kata Tina cakap pasal education dan football ni? Tunggu sebentar tuan-tuan puan. Okay? Pada ketika saat itu, bagi saya lah, ini pendapat saya, kalau tuan-tuan marah terpulang, itu terpulang. Setiap orang mempunyai pandangan tersendiri, tetapi saya ingin membawa tuan-tuan perempuan keluar dari satu sudut. Asyik nak salahkan je orang. Kali ni kita salahkan player naturasi ni, padahal tuan-tuan perempuan, dulu pun kita dah ambil dah player ni, lepas tu kita berhenti, kata tak meningkatkan ni, lepas tu kita ambil balik. Lepas tu kita tak belajar daripada sejarah. Kita tak belajar sejarah, ada di situ untuk kita pelajari, tetapi kita tetap mengulangi sejarah itu dan akan ulang lagi 1000 tahun akan datang dan tidak akan selesai masalah kita di Malaysia. Aduh, macam pantun pula dia. Cakap bahasa Malaysia dia jadi macam berpantun, tapi kalau cakap bahasa Inggeris dia jadi profesional sikit. Tak apalah tuan-tuan, saya cakap bahasa Malaysia je lah. Okay, level of education tuan-tuan puan, pada ketika saat itu saya rasa lah, ini kata hati saya. Saya rasa pada ketika itu level of education di Malaysia dan juga di Asia adalah hampir sama. Kerana untuk menjadi ahli sukan yang hebat tuan-tuan perempuan, kita memerlukan pendidikan yang tinggi, IQ yang tinggi. Okey tuan-tuan perempuan, pi tengok tu Premier League ni apa? English Premier League. Dulu Barclays Premier League. Sekarang Premier League Barclays tu bank tu tuan-tuan. Dia sponsor, so Barclays sekarang Premier League. Siapa sponsor pun saya kurang pasti. Saya rasa Richard Garrett ataupun Fred Lampard. Tuan-tuan buat browse lah IQ pemain bola sepak England. Kalau tak silap saya, salah seorang daripada beliau tu lah, dua ni IQ dia antara yang tertinggi di dunia.
Tuan-tuan puan, untuk menjadi seorang player yang hebat memerlukan IQ yang tinggi. Kerana apa? Dalam saat-saat yang getir kita perlu memikirkan, oh ni nakkah kelik tuan-tuan puan dalam masa ni apa semua. Pemikiran kita kena pantas. All is about calculation. Ini matematik pun tak lulus kita nak jadi player yang hebat. Tu dah masuk dah sikit tu. Iya tuan-tuan puan. Tengoklah. Kebanyakan player-player profesional tuan-tuan puan mempunyai IQ yang hebat. Mempunyai pendidikan yang tinggi. Kita kat Malaysia ni, ampun maafnya. Saya rasa tahun lepas kot saya baca surat khabar. Tapi mula-mula masa tu nak juga buat video ni. Tapi malu-malu. Tapi bila berlaku kejadian, dia mesti ada something happen. Bila berlaku sesuatu, kita terinspirasi, kita mencari inspirasi, ada cerita ni. So kita cerita. Apa yang saya nak cakap? Tu. Tahun lepas rasanya satu orang kata badan NGO. NGO ni tapi related to football. Dia buat announcement. Kita akan buat pertandingan ni, ada sponsor pula tu. Untuk supaya pelajar-pelajar yang ketinggalan di dalam bidang akademik dapat bermain bola sepak. Aduh. Saya melihat itu tuan-tuan puan. Macam itulah. Habislah. Samalah. Tidak boleh tuan-tuan puan. Untuk menjadi pemain bola sepak yang hebat memerlukan juga akademik. Untuk menjadi seorang sukan yang hebat memerlukan bidang akademik. Tengoklah tu Datuk Nico David tu. Lambang idola ramai wanita-wanita di Malaysia, anak-anak kecil di Malaysia, apa orang kata girls lah, dan juga saya rasa ramai anak-anak lelaki terinspirasi dengan Nico David. Nico David tu qualification dia apa? Belajar dia apa? So, tuan-tuan dan puan, dia kena gel. Dia kena match. Kita bercakap pada satu sudut, kita nak menaik. Kita dah ada dah tuan-tuan dan puan. We are at, kalau kita kata international level tu, apa orang kata, nak bandingkan dengan La Liga di apa orang kata di Spain, nak dibandingkan Premier League di England, apa orang kata Serie A kat Itali, mana macam-macam lah tuan-tuan. Saya suka kat baca apa orang kata sukan ni. Saya ni baca surat khabar tuan-tuan. Saya ni baca setiap perkataan daripada muka depan sampai muka belakang. So insya-Allah lah boleh cerita sikit. Okey, tak ada benda yang saya miss. Alright. So maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan, okey, kita hebat dari segi fasiliti, tidak boleh dinafikan. Tetapi kita masih lagi mengatakan, okey, yang akademik tak bagus, main bola. Mak bapak pun, anak aku tak pandai lah, ni aku masuk kursus bola. Mereka yang pandai main bola. Lepas tu adalah pula politik inilah, apalah politik masa nak main bola lah. So orang yang pandai ni banyak sangat politik, tumpu akademik lah. Tak payah nak sibuk-sibuk. Orang yang tak ada akademik, mereka terpaksa teruskan lah. Dengan politik-politik pun kena buat jugalah main bola. Sebab itu je daripada tak pandai. Okey, tu. Aduh, saya mohon ampun dan maaf sekali lagi tuan-tuan dan puan. Ada yang mesti sakit hati dengan saya ni. Janganlah sakit hati. Kita ingin melihat dari satu sudut yang mana kita nak memperbaiki keadaan. Kalau tuan-tuan perempuan mahu memperbaiki keadaan, okey, mahu orang kata menyelesaikan masalah out of the box, kena selesaikanlah betul-betul. Okey, jangan lihat pada layer yang atas, lihat pada root of the problem and get that root of the problem out of the way. Chuck out root of the problem tuan-tuan dan puan. Tanpa menyelesaikan root of the problem, kita akan terus mengulangi sejarah. Contohnya, sekarang kita menyalahkan player naturalisasi. Sebutnya pun payah. Ialah orang luar negara yang dibagi kerakyatan Malaysia. Padahal, lihatlah sejarah. Kita telah mencuba itu. Macam dah tak ada idea dah.
ulang balik. So saya rasa pihak-pihak yang terlibat dalam bidang sukan ni kena melihat, okey, kena melihat bahawa kelaikan akademik itu adalah satu keperluan. Kat Bukit Jalil tu ada education, akademik apa semua dia pajar. Dia bagus. Tapi yang masuk kat situ tu, yang masuk awal kat situ tu, sebelum tu, adakah mereka sebabnya akademik mereka tidak berapa bagus di sekolah, mereka terlibat di dalam sukan dan diberi masuk ke dalam Bukit Jalil? Kalau misalnya dia bertanding sesama mereka, itu sebabnya kita di Malaysia gagah, hebat, sungguh. Tapi bila kita pergi di persada antarabangsa, kita akan layu dan tetap layu. 10 tahun dari sekarang, 100 tahun dari sekarang, 1000 tahun dari sekarang akan tetap sama. Kalau ada sesiapa boleh share dengan Tengku Mahkota Johor kot, mungkin boleh memberi sedikit inspirasi kepada Yang Amat Mulia Tuanku, ya. Mungkinlah, kalau tak salah, tu saya dengarlah cakap Kartina ni. Tapi saya rasa apa yang saya cakap tu betul. Kerana mereka yang ingin membuka hati, buka-bukalah dan lihat. Okay, so saya rasa dah 15 minit dah ni, cukup lah. Okay, banyak lagi sebenarnya kalau saya nak bercerita, nak berceloteh pasal isu-isu semasa. Okay, saya rasa patutnya saya buat kot talk show pagi-pagi ni kan. Bangun pagi, mandi, siap apa-apa. Tak, betul baru saya buat kerja. Kita pun kerja di rumah kan. Mungkin talk show ni kan, saya akan namakan Astina. Nampak hebat kan? Tak boleh lah. Sebab saya ada kawan saya tu, seorang sahabat, dia ada dah, dia punya program dah. Tapi program dia kat Facebook. Nama dia Ask J. Tak boleh lah. Sorry J, tak boleh. Kesian. Tak apa, you guna Ask J. Saya akan tukar. Mungkin saya rasa saya nak buat topik, bukan topik lah, kita punya tagline. Kalau saya nak teruskan lah tu tuan-puan, kita fikir dulu. Mungkin don't mess with Tina. Hebat tak? Don't mess with Tina. Alright, saya rasa mungkin lah, ya. Sebab saya ni macam ni tu tuan-puan, kita keluarkan fakta. Okay, dan after that kita bagi peluru dia, kita bagi peluru GPMG. Peluru M16. Ada sahabat saya tu kena Fadilah. Dia betul, zaman saya dulu kita pakai M16. Sekarang rasanya tentera Malaysia guna apa? Steyr rasanya. Bullet Steyr dengan M16 sama je. Lepas tu kita dah bagi dah, tambah sikit dah peluru GPMG. Mungkin dah peluru cargo staff tak? Tapi don't mess with Tina. Okay, nanti kita bubuh torpedo pula with facts. Alright. So dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya selesaikan masalah. Okay, football di Malaysia sudah lama dah berkurun dah. Tetapi tetap kita suatu ketika dulu hebat tuan-tuan dan puan-puan. Kita adalah negara Malaysia, kita adalah wanita profesional, kita adalah lelaki profesional, kita adalah bangsa profesional. Namun begitu, football kita tetap layu di persada antarabangsa. Dengan profesionalisme kita yang kita ada ni, tetap bola sepak kita layu di persada antarabangsa. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak menyelesaikan isu yang sebenar. Isu yang sebenar tu kalau diselesaikan, get out of the way, dan juga kita now membuat satu program yang benar-benar melahirkan atlet bertaraf antarabangsa. Tidak kiralah dalam bidang bola sepak dan juga bidang-bidang yang lain. Okey, so dengan itu saya ingin mengucapkan salam maju jaya kepada tuan-tuan puan-puan dari saya. Don't mess with Tina. Nampak tak bagus pula nak habiskan tu. Don't mess with Tina. Sebab apa? I have nothing to lose kan? Tak cantik. So, ingin saya akhirkan kata-kata saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya Kartina Abdul Ghani.